Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Hakim bin Jamaluddin. Jadi hari ini saya akan membuat 3 pertolongan kecemasan. Okey, yang pertama bantuan kecemasan pada tangan, yang kedua bantuan kecemasan pada kepala, dan yang ketiga bantuan kecemasan CPR. Okey. Jadi kita akan membuat bantuan kecemasan tangan dan kepala menggunakan kain andong. Okey, saya akan menggunakan kain ni, kain pelengkap ni. Okay, pertama sekali kita akan tengok macam mana cara untuk memberi bantuan kecemasan kepada mangsa yang mengalami patah tangan. Okay, menggunakan kain andong. Okay, yang pertama sekali kain ni, kita tengok kain ni bucu yang di sini menghadap ke luar. Contoh tangan ini, tangan kanan yang patah, bucu ni menghadap ke sebelah kanan. Okay, ini contohnya. Yang bucu di sini bersilang dengan badan mangsa. Okey. Ni. Okey, kemudian tangan yang patah ni dengan perlahan letakkan tangan yang patah tadi. Okey. Biarkan mangsa berada dalam keadaan selesa. Kemudian bucu yang di bawah ini bertentangan dengan bucu yang berada di sebelah kiri. Okey, macam ni. Pastikan mangsa berada dalam keadaan selesa dan tidak mengganggu luka supaya tidak lebih parah. Kemudian terakhir sekali, ikat kedua-dua bucu supaya tidak mudah terlepas ikatannya. Okay? Supaya kedudukan ataupun posisi tangan berada dalam keadaan yang tetap. Okay? Okay. Ini contohnya. Okay, ini ialah bantuan kecemasan pada tangan menggunakan kain andong. Okey, yang kedua, kita pergi terus kepada bantuan kecemasan yang kedua, iaitu bantuan kecemasan pada bahagian kepala. Okey. Ini contohnya mangsa mengalami kecederaan ataupun luka di bahagian kepala. Okey, cara menggunakan kain andong untuk bantuan pada bahagian kepala. Okey. Yang pertama sekali, bahagian bucu ni menghadap ke belakang kepala mangsa supaya tidak menutupi kepala mangsa lah, menutupi penglihatan. Okey, letak di sini. Pastikan tidak menutup mata mangsa. Okey. Kemudian bucu yang di kedua-dua sisi ni kita pusing mengelilingi kepala mangsa. Okey, macam ni. Dan bawa ke depan. Dan last sekali kita ikat supaya tidak mudah terlepas lah. Okay. Ini adalah bantuan untuk mengurangkan, contoh mengurangkan darah daripada keluar lah, pengaliran darah. Okay. Sebelum bantuan daripada pihak pakar datang. Okay. Okay, ini adalah bantuan kepala. Kemudian kita akan terus kepada bantuan CPR. Okay, untuk jom. Okey, ini saya akan menunjukkan cara untuk memberikan bantuan CPR kepada mangsa yang lemas ataupun tidak sedarkan diri, tidak pernafasannya terhenti. Okey, ini caranya. Yang pertama sekali, apa yang kita perlu buat ialah untuk memastikan pengaliran udara mangsa tidak terhalang. Caranya ialah pertama sekali angkat bahagian kepala mangsa ni, angkat supaya tujuannya adalah supaya rongga ni berada dalam keadaan lurus, tidak tertutup. Okey, pastikan rongganya sentiasa mudah untuk aliran udara masuk. Kemudian buka mulut mangsa, tahan dagu ni. Kemudian pastikan tidak ada apa-apa yang menghalang aliran udara. Contoh dalam mulut, pastikan tiada apa-apa benda lain yang mengganggu dapat udara daripada masuk. Lihat dalam mulut dan lihat juga pada hidung. Okey, itu ialah kita lihat, pastikan apa pengaliran udara dalam keadaan yang baik. Okey, yang kedua, pastikan pengudaraan mangsa. Kita nak pastikan pengudaraan mangsa dengan cara kita rasa, dengar dan lihat. Okey, yang pertama sekali kita letak telinga kita di bahagian mulut mangsa. Pertama sekali kita cuba dengar bunyi pernafasan daripada mangsa. Yang kedua, kita lihat
adakah dada mangsa turun dan naik untuk memastikan berlaku pernafasan. Yang ketiga, cuba kita rasakan hawa panas udara daripada mulut mangsa. Okey, yang ketiga, yang kedua tu. Okey, yang ketiga sekali, kita nak beri bantuan. Okey, cuba kalau kita lihat, kita perlu letak jari di bahagian sternum. Okey, bahagian sternum ni, letak 2 jari di bahagian ini, di hujung dada ni. Kemudian letak 5 jari di bahagian dada. Kemudian kita akan beri tekanan kepada dada mangsa 30 kali. Okey. Caranya ialah tangan letak sini, tangan dah buat 2 jari sini sebelah ni. Tangan pastikan tangan macam ni, dan tangan pastikan tangan lurus ke atas. Okey, supaya tekanan dapat bagi dengan baiklah pada dada mangsa. Okey, ini tekan sebanyak 30 kali. Contohnya 1 2 3 sampai 30 kali lah. Okey. Kemudian baru kita akan beri bantuan pernafasan kepada mulut mangsa. Caranya adalah tutup hidung mangsa, kemudian kita terus mouth to mouth, mulut ke mulut, dan kita akan tiup fully ke dalam mulut mangsa. Tujuannya adalah supaya udara dapat masuk dan dapat membuang semua penghalang daripada masuk kepada paru-paru mangsa. Okey. Okey. Saya rasa yang last kali untuk recovery position, setelah selesai memberi bantuan pernafasan, setelah mangsa dapat mendapat bantuan, angkat mangsa, angkat. Okey. Pastikan mangsa berada dalam keadaan yang selesa supaya mangsa dapat recovery daripada bernafas semula. Okey. Okey, sebelum saya lupa, sebelum melakukan CPR, pastikan mangsa kita longgarkan pakaian mangsa, bukan bukalah. Contohnya pakaian mangsa berbutang, kita longgarkan butang. Contohnya kalau ada pakai tali leher, scarf, longgarkan. Kalau ada pakai tali pinggang, longgarkan semua. Okey, supaya tujuannya adalah supaya memudahkan bantuan pernafasan dijalankan. Okey, sekian itu sahaja bantuan kecemasan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.